So hari ini kita masuk bahagian kedua dalam tajuk ini iaitu gabungan. Okay? So gabungan dengan pilih atur bezanya satu pentingkan susunan, satu tak pentingkan susunan. So di sini dia punya penerangan apabila pemilihan satu objek daripada satu set dibuat tanpa mengambil kira susunan, maka pemilihan itu dikenali sebagai gabungan lah. Okay, lepas tu cara fikir lebih kurang sama. Beza daripada kita, kalau sebelum itu kita fikir 5P3, sekarang jadi 5C3, itu saja. Yang lain tu serupa. Yang lain tu serupa. Okay. So cikgu sebelum pergi kepada formula dia, cikgu bagi kamu tengok aplikasi dulu Okay, aplikasi dulu Kamu tengok soalan contoh 2A. Okay. Dalam satu kelab ada 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih daripada 10 orang. Okay, ada berapa cara jawatan kuasa itu boleh dilakukan? So semua ada okay, Amirul, semua ada berapa orang? Ada 10. 10. Nak berapa? 3. Beza dengan apa yang kita belajar sebelum ini. Sebelum ini kita tulis 10P3. Sekarang kita tulis 10C3. Itu saja bezanya. Okay? Lepas tu kamu keluar kalkulator, tekan saja. Kalau soalan jenis yang bercerita ini biasanya dia tak minta awak gunakan formula yang sedia ada lah. Awak boleh terus tekan kalkulator bagi jawapan. So apa jawapan 10C3? 120. 120. Okay, Okay, so di sini satu lagi cikgu nak terangkan di sini. Macam mana kita nak tahu dia ialah C ataupun P. So kalau kamu tengok di sini, cikgu nak pilih 3 orang ini untuk jadi AJK, ahli jawatan kuasa. So untuk AJK ini ada perbezaan pangkat mereka dah. Siapa siapa pangkat lebih tinggi, siapa pangkat lebih rendah. Tak ada kan sebab dia AJK saja. So bila dia ialah AJK, maksudnya susunan tak penting lah. Okay? Kalau tidak kamu tengok, cikgu pun pernah ada satu soalan yang pilih jawatan kuasa punya. Kejap, cikgu cari dia di mana. Okay? Soalan waktu pilih atur. Okay, kalau kamu tengok muka surat 4 kamu, okay, cuba kamu bezakan kamu bezakan dengan muka surat 4 soalan contoh 1B. Contoh 1B. Pun cikgu katakan ada 8 orang dicalonkan untuk memegang jawatan. Tapi jawatan kali ini presiden, naib presiden, setiausaha. So bila soalan ini dia ialah soalan pilih atur. Sebab orang yang dia pilih, walaupun dia juga pilih 3 orang, tapi 3 orang yang dia pilih itu ada perbezaan jawatan. So bila dia ada perbezaan jawatan, maksudnya susunan penting lah. Maksudnya kalau sekarang, contoh sebelum ini, contoh ini, cikgu pilih presiden, naib presiden dan setiausaha. So kalau cikgu tulis Ali, Abu, Amin. Jangan cikgu tulis Amin, Ali, Abu. Beza kan? Sebab kalau cikgu tulis Ali, Abu, Amin, Ali ialah presiden, Abu ialah naib presiden, Amin ialah setiausaha. Kalau cikgu tulis Amin, Ali, Abu, Amin presiden, Ali naib presiden, Abu setiausaha. So susunan ini, susunan yang berlainan menunjukkan jawatan kuasa yang berlainan. Okay, kita tak akan kata ini ialah 2 AJK, dua jawatan kuasa yang sama. Tapi kalau ikut contoh ini cikgu kata cikgu nak pilih 3 orang ahli jawatan kuasa saja. Okay. Untuk contoh ini untuk contoh ini, okay, cikgu nak pilih 3 AJK. So kalau cikgu tulis Ali, Abu, Amin, dengan cikgu tulis Amin, Abu, apa lagi? Ali, Abu. Okay. Kalau cikgu tulis macam ini, tak ada perbezaan sebenarnya sebab itulah AJK kita. Siapa cakap dulu, siapa cakap kemudian, tidak ada perbezaan. Sebab mereka sama, ataupun cikgu kata mereka sama tugas ataupun sama pangkat dia. So kalau dia kata dia pilih orang ada perbezaan kerja dia, maka ini ialah pilih atur. Sama macam awak main game. Okay, contohnya main bola jaring. Bola jaring
pemain-pemain ada position sendiri, betul tak? Siapa yang pemain bola jaring ni? Betul cikgu. Ada kan? So kalau cikgu pilih orang untuk membentukkan pasukan bola jaring, dia ialah pilih atom. Sebab mereka ada line position dia. Tapi kalau sekarang saya pilih untuk apa yang tidak ada perbezaan position, bola tiba-tiba lupa nama dia. Sepak takraw. Sepak takraw tak ada perbezaan, betul tak? Siapa pemain sepak takraw? Ada Sepak teacher. takraw ada 3. Ada. Kita dekor Pemain dengan itu kita. bola tampar. Bola Yang- tampar ada 2 je. Spike dengan tu. Dan yang ada satu game yang orang tu boleh bergerak punya. Itu apa ya? Dia boleh tukar-tukar. Bola tampar beach boleh tak? Volleyball beach. Dia orang tak ada beach. Volleyball beach. Kalau itu, cikgu hanya perlu kata, cikgu pilih 5 orang ini masuk pasukan itu. Saya tak perlu cakap jawab position mereka berapa kan, sebab dalam sepanjang perlainan mereka boleh pusing. Tapi kalau macam bola jaring tak boleh. Orang yang pandai shoot dia tak semestinya pandai jadi captain. Orang yang pandai jadi captain tak semestinya pandai shoot. So bila sini pilih orang, kamu kena tengok pilih orang untuk apa. Kalau ada perbezaan jawatan ataupun perbezaan tugas, itu soalan pilih atom. Tapi kalau tak ada perbezaan jawatan, semua ialah ahli sama standard punya, maka kita akan kata itu ialah gabungan. So cara fikir serupa, daripada tulis P ubah kepada C, itu saja. So sebenarnya soalan gabungan agak senang. Kita tengok B. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 pemain import. Di sini mungkin awak kata, cikgu, bola sepak ada perbezaan position juga kan? Tapi sini tak cerita kan? Tak cerita, kita anggap dia tak ada perbezaan position. Sebab ini soalan matematik. Cikgu tidak akan uji pengetahuan kamu tentang bola sepak. Pandai mungkin lelaki okeylah dia pandai main bola sepak. Perempuan mana main bola sepak, mana tahu bola sepak punya peraturan macam mana. So kalau soalan di sini dia tak sebut. Dia kata dia pilih 11 orang pemain utama. So bagi kita pemain yang dipilih itu semua sama. Semua ialah pemain utama. Kita tak kisahlah dia pemain utama sebenarnya ialah jenis yang goalkeeper ke apa ke, itu kita tak kisah. Sebab soalan tak sebut. So kamu tak payah guna, cikgu bola sepak ada berapa perbezaan position, saya ni tak main bola sepak, saya tak payah risau. Tengok ini, dia kata dia pilih 11 orang. Mungkin ada orang kata, cikgu bola sepak perlu berapa orang? Bukan 11 orang, sekarang sudah tukar peraturan, hanya 9 orang. Tak kisah, ikut soalan. Soalan kata 11 orang. Boleh ya? Sebab dia tidak akan uji awak pengetahuan bola sepak awak. So, dia akan bagi maklumat yang perlu kepada awak lah. So di sini dia nak pilih 11 orang untuk bertanding satu perlawanan. Di mana untuk 11 orang ini dia kata 2 orang mesti pemain import. So dia tanya awak ada berapa cara untuk bentukkan 11 orang pemain utama ini. So kita nak pilih 11 orang. 11 orang Tapi biasanya soalan pilih atau kita tak buat garis sebab garis menunjukkan kedudukan. Tapi cikgu bagi terang dulu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang antara 11 orang ini, soalan kata 2 orang ialah pemain import. 2 orang. Tapi sekarang cikgu tak tahu 2 orang itu, sebab susunan tak penting So walaupun cikgu bulat di sini, tidak pemandangan orang pertama, orang kedua sebab susunan tak penting. Ada 2 orang ialah pemain import. So yang lain, 11 pemain utama ni, kalau 2 orang ialah pemain import, yang lain tak ada berapa orang lagi? Ada 9 orang lagi dan mereka itu pemain mana? Ikut soalan ini, kalau dia pegang pemain import, dia ialah pemain apa? Tempatan. So maksudnya untuk bentukkan pasukan ini, cikgu perlu 2 pemain import dan 9 pemain tempatan. Boleh? Cikgu kena padangkan ini supaya awak tak salah faham tapi kena ingat di sini susunan tak penting. So bukan maksudnya 2 pemain import itu mesti jadi orang pertama dan kedua. Tak kisah. Sebab susunan tak penting. Susunan tak penting.
So akhirnya kita akan faham ikut soalan ini, saya perlu bentukkan satu satu pasukan bola sepak yang ada 11 orang. Di dalam tu 2 orang pemain import dan 9 orang pemain tempatan. So ada berapa cara saya buat? Pemain import semua ada berapa sebenarnya? Kalau ikut soalan ini, dia sebelum pilih dia ada berapa pemain import? 3. Dia ada 3. Sekarang kalau 3 orang dia nak pilih 2 orang. 3C2. Okey, daripada kita cakap 3P2, kita cakap 3C2. Itu saja bezanya. Bagaimana dengan pemain tempatan? 17C9. Okey, kita ada semua pemain tempatan 17 tapi kita hanya pilih 9 orang. Dan hubungan mereka ialah darab. Kalau tidak ada kes 1, kes 2, kes 3 punya, selalu hubungan dia ialah darab. So serupa macam P. Beza hanya kali ini daripada P kita tulis C sebab susunan tak penting. Okay, so kira tekan kalkulator kejap. 729 729 30. 30. Banyak cara kita boleh pilih. Okay. So kita pergi kepada soalan C. Okay. Seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 rakan dia kepada 3 kumpulan. Okay. Dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang. So kalau kamu tengok jumlah dia 10 orang lah. Tapi nak jadi 3 kumpulan. Dan setiap kumpulan tu bilangan lain Satu kumpulan ada 2 orang, satu kumpulan ada 3 orang, satu kumpulan ada 5 orang. Cari bilangan cara pembahagian kumpulan itu. Okay, macam kita nak bahagikan. Okay, siapa ketua kelas ini? Suruh dia buat kerja ni. Alfis, teacher. Oh, okay, Bakis. Okay, jalankan tugas you. Awak ada 10 rakan. Sekarang awak nak cikgu bagi, okay, Bakis, you pilih. Nak jadi 3 kumpulan. Kumpulan 1, 2 orang, kumpulan 2, 3 orang, kumpulan ketiga ada 5 orang. So, macam mana you nak bentukkan? So, cikgu tanya dulu, macam mana awak nak bentukkan kumpulan pertama ini? Tahu? Cuba. Awak ada 10 rakan nak bentukkan jadi nak bahagikan mereka jadi 3 kumpulan. Kumpulan pertama ada 2 orang. So, macam mana nak bentuk? Tak payah bagi saya jawapan, cara kira aja. Macam tadi 3C2, 17C9 ini? 10C2 ke? Tak tahulah. Ya, betul. Okay, so kita dapatlah 10C2. Boleh? Ini untuk kumpulan pertama. Okay, pakai sambung So mula-mula awak ada 10 rakam. Sekarang 2 rakam telah dipilih keluar untuk masuk dalam kumpulan 1. So berapa rakam lagi tak ada kumpulan? 8 orang. Okay, sekarang cikgu nak bentukkan kumpulan 2. Di mana kumpulan 2 ada 3 orang. Oh, dia jadi 8C3. 8C3. Okay. Perlu ke cikgu bentukkan kumpulan ketiga? Tak. Okay, tak perlu. Tapi kalau rasa cikgu kenapa tak perlu? Perlu juga. Awak buatlah, tak ada masalah. Jawapan serupa aja. Okay, Pakis kata tak perlu. Siapa rasa perlu? Siapa yang rasa perlu itu macam mana nak buat? Ada orang rasa perlu tak? Tak perlu pun apa sebab satu. Sama je. Okay. Sebenarnya kalau kamu tengok yang terakhir itu tak payah sebab itulah orang. Semua orang itulah kumpulan terakhir. Tapi kalau awak kata cikgu saya tak nampak, cikgu saya nak bentukkan kumpulan ketiga, maka pun tak ada masalah. Mula-mula nampak nanti tengok cikgu punya muka di mana kejap. Boleh nampak. Okay. So, mula-mula kita ada 10 orang, 2 orang untuk jadi kumpulan 1, 3 orang untuk jadi kumpulan 2. So untuk kumpulan ketiga, kalau kamu nak buat pun boleh So cikgu tinggal lagi 5 orang. Okay, cikgu tinggal lagi 5 orang. 5 orang. Untuk bentukkan satu kumpulan yang ada 5 orang. 5C5 pun boleh. Kalau awak tekan atas, awak tekan bawah, jawapan adalah serupa.
Okey, Pakis, apa jawapan dia? Awak tekan atas. Afiq tolong Afiq tolong tekan bawah punya, yang panjang punya. Sama je kan jawapan dia. Sorry, semula? 2520. Yang semula? Sekejap. Dia tak semula tak dengar je. 2520. 2520. Afiq boleh tapak 2520? Dapat. Serupa je Tapi terpulang kepada kamulah kumpulan ketiga awak nak buat ke tak nak buat. Sebab kali 5 orang, kalau pilih 5 orang sebenarnya satu cara je lah, ambil semua orang. Okey? Boleh Okey. Contoh yang keempat. Encik Ahmad nak pilih 3 jenis motif batik je. Kamu tak tahu apa, batik benda corak mungkin. Daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Okey? Ini sebenarnya cikgu ambil daripada buku teks Walaupun cikgu pun tak tahu apa dia, tapi tahulah batik dia ada jenis organik, dia akan ada jenis geometri. Mungkin kamu siapa yang ada ambil seni tahu kot. Okay? So dia tanya cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 2 motif organik. Tak payah dipilih sudah. Cari bilangan cara sekurang-kurangnya, tak payah memilih sekurang-kurangnya 2 motif organik dipilih. Okey. So, macam mana pilihan saya? Akhil? Kalau ikut cerita ini. Ya. Kalau ikut cerita ini, macam mana saya nak pilih? Macam tadi kita pilih, contoh tadi kita pilih 2 pemain import, kemudian 9 pemain tempatan. Kalau ini? 4 C2. Jangan kira dulu. Cikgu nak tahu, macam ini. Cikgu nak tahu ini aja. Ini. Berapa, kalau tadi pemain import, pemain tempatan. Cikgu nak tahu berapa pemain import, berapa pemain tempatan diambil. Itu saja cikgu nak. Okey, slow-slow. So untuk soalan ini, cikgu sepatutnya ambil, kita ada motif organik, cikgu buat singkatan sajalah MO. Satu motif geometri So untuk ini, kalau sekurang-kurangnya 2 motif organik dipilih, maka Encik Samad sebenarnya macam mana dia nak pilih? 2 atau 3. Okey, dia sama ada pilih 2 motif organik ataupun 3 motif organik. Sebab sekurang-kurangnya 2. Kenapa tak pilih sampai 4? Sebab dia memilih 3. Dia memanat 3 sahaja. Itu sebabnya dia tak pilih sampai 4. Okey? Tapi kalau dia setakat memilih 2 motif organik, adakah dia sudah siap pilih? Belum. Dia nak 3 motif. So kalau dia pilih 2 motif organik, dia perlu tambah lagi dengan satu lagi motif geometri. So di sini kita anggap sebagai kes pertama. Kes pertama maksudnya untuk memenuhi syarat ini, dia boleh pilih 2 motif organik dan 1 motif geometri. Ataupun dia boleh pilih, kalau dia pilih 3 motif organik, dia perlu lagi motif geometri? Tak perlu sebab saya cukup 3. So kita ada 2 kes. Lepas tu baru kita buat baru kita buat kes pertama punya. Nak pilih 2 motif organik ada berapa cara? 4 Ada berapa cara? Kita ada 4 organik, kita hanya C C sebab susunan tak penting. Pilih 2. Kemudian untuk ini 5C1. Okey, kita ada 5 geometri, kita pilih 1 saja. So 5C1. Dan sama macam sebelum ini. Untuk kes punya hubungan dia ialah darab. So apa jawapan dia? 30. Okey. Lepas tu kita pergi kepada kes kedua. Kes kedua saya nak pilih 3 motif organik. Ada berapa cara? 4 Macam nak kira? 3. Kita ada 4, kita pilih 3, 4C3. Dan di sini kalau kamu tengok kes kedua, cikgu tak pilih geometri kan, motif geometri tak pilih kan. So tak ada belakang lah, hanya 4C1 saja. So tekan 4C1. 4.
Okay? Dan sama juga macam pilih atur selepas awak dapat setiap kes punya bilangan cara, akhir itu awak tambah 30 tambah 4 sama dengan 34. Boleh faham? So pilih atur, bila awak sudah pandai buat pilih atur, gabungan tak susah. Dia hanya perlu twin saja, daripada tulis P kita ubah kepada C. Dan di sini tak ada faktorial lah. Sebab kalau faktorial memang kita pentingkan susunan. So sini hanya daripada MPR tukar kepada NCR. Tidak ada cerita faktorial di sini. Boleh ya? Okey, habis contoh. So ini contoh yang bercerita. So sekarang kita pergi kepada formula dia. Okey. So NCR punya formula, cikgu tengok kejap. NCR punya formula dalam exam cikgu akan bagi ini. NCR sama dengan ini. Ini yang cikgu akan bagi. NCR sama dengan N faktorial bagi R faktorial N tolak. Macam tadi kan kita tekan, kita tekan 4C3 terus dapat jawapan 4. Tapi tak tahu kenapa dia ialah 4 kan. So kalau kamu nak tahu macam mana dia dapat 4 itu, awak kena gunakan formula inilah. Okay, nanti kita akan tengok contoh dia. Dan kemudian untuk rumus NCR ini, kita boleh tulis dalam bentuk macam matriks. Satu di atas, satu di bawah kalau kamu nak. Tapi jarang orang tulis. Memang kita biasa tulis ini. Kita memang biasa tulis NCR. Tapi kalau kamu nak tulis ini, cikgu tak kata awak salah lah. Okay. Dan lepas tu NCR ini ada satu nama khas dipanggil sebagai perkali binomial. Okey, di sini cikgu tidak mampu terangkan lagi apa itu perkali binomial sebab lepas tajuk ini kita akan masuk satu tajuk dan di situ awak akan belajar taburan binomial. Waktu itu baru awak faham kenapa cikgu cakap binomial di sini. Di sini cikgu hanya beritahu sajalah. Dia ada satu istilah sebagai perkali binomial. Di mana nanti dalam tajuk baru kita memang belajar taburan binomial. Awak akan tengok dalam rumus taburan binomial ada benda ini, NCR. So hari ini cikgu memang tak mampu cakap apa-apa tentang dia lah. Hanya sebagai satu pendedahan saja. Okey, so di sini ada berapa sifat awak perlu tahu berapa sifat awak perlu tahu. Okey, sama macam MPR juga, nilai bawah ini sama ada lebih kecil daripada N ataupun sama dengan N. Tidak mungkin lebih besar daripada dia. Tidak mungkin lebih besar daripada dia. Kamu mesti sentiasa lebih kecil ataupun paling banyak sama dengan N. Okey, di sini ada berapa awak kena tahulah. NC0 sama dengan 1, NC1 sama dengan N, NCN sama dengan 1. Okey, kalau dalam exam tiba-tiba lupa, cikgu mana satu sama dengan kosong, mana satu sama dengan 1, saya lupa. Senang saja katakan cikgu tanya awak, apakah nilai NC0? Awak tak tahu. Apa yang awak perlu buat, ambil saja kalkulator, N tu letak sebarang nombor, 5C0, 7C0, 10C0, awak tekan kalkulator. Awak akan tengok, tak kisah apa nombor awak letak di sini, jawapan dia ialah 1. Begitu juga dengan inilah, kalau tiba-tiba cikgu tanya awak, NC1 berapa jawapan dia dan awak tak ingat formula dia, awak boleh keluar kalkulator cuba. Sekarang nak cuba pun boleh. 5C1, awak akan tengok, nilai dia akan sama dengan N. 5C1 sama dengan 5. 10C1 sama dengan 10. 12C1 sama dengan 12. Lepas tu NCN, maksudnya bila nombor atas dengan nombor bawah adalah sama, jawapan ialah 1. So untuk tiga ini, cikgu cuba terangkan sikit kenapa macam ini. Kenapa macam ini. Kalau awak boleh faham lah. Kalau tak boleh faham, memang satu cara ialah awak hafal bulat-bulat aja, tak ada masalah. Tak ada masalah. So macam kita tahu C ialah pilih. Kita pilih tapi susunan tak penting. Bila kita kata NC0, maksudnya cikgu ada M baran, suruh awak pilih kosong baran. Ada berapa cara? Satu cara, iaitu tak pilih apa-apa. Faham tak? Contohnya sekarang, kamu ada 18 orang. Cikgu tanya 18C0. Maksudnya apa? Awak ada 18 orang, tapi cikgu seorang pun tak pilih. So ada berapa cara untuk cikgu pilih? Satu cara, iaitu saya tak pilih sesiapa pun. Dia macam falsafah sikit. Bukan cikgu tak pilih, bukan cikgu tak buat, cikgu sudah buat. Tetapi cara saya buat ialah saya tak pilih sesiapa pun. Saya tak pilih sesiapa pun. So ada satu cara. Kalau yang ini,
Cuba tengok kelas kamu 18 orang. Kalau cikgu tulis 18C18, itu maksudnya apa? Ada 18 orang, lepas tu saya nak pilih 18 orang. Nah, contohnya kita nak buat lawatan sambil belajar. Okey, pengetua kata, okey, kita ambillah pelajar daripada 5 sains 2. Sebab tahun lepas budak saya, pengetua nak bagi special kepada kamu. Okey, saya nak 18 orang naik bas. Kelas kamu baru 18 orang. Kalau cikgu nak pilih 18 orang, ada berapa cara untuk cikgu? Satu cara ajalah, ambil semua. Faham? So, bila nilai ini sama dengan nilai ini, jawapan dia ialah 1. Kenapa? Ambil semua. Itulah cara saya. Ambil semua. Bila ini ialah 0, jawapan dia juga 1. Kenapa? Cara saya ialah tak ambil langsung. Dia baca falsafah sikit. Okay, lepas tu cikgu cuba terangkan NC1. NC1 contohnya 18C1. Kelas kamu 18 orang. Okey, pengetua kata, saya nak bagi hadiah RM100 kepada seorang sahaja. Cikgu Catherine, tolong pilih. So, cikgu ada berapa cara pilih? Ada 18 orang, cikgu ada 18 cara lah. Okey, cikgu pilih Abdullah. Okey, cikgu pilih Amirul. Cikgu pilih Abakis. 18 cara yang ada. Maksudnya cikgu ambil seorang. Okey, itu sebabnya bila 18C1 dia sama dengan 18. So, kalau kamu boleh faham maksudnya, maka tak susah untuk awak hafal 3 ini. Tapi kalau rasa cikgu saya tak mampu, tak tahu cikgu cakap apa banyak-banyak tadi, hanya tahu saja asyik cakap nama kelas saya, maka apa yang awak buat ialah awak hafal bulat-bulat ajalah. Dan untuk hafal bulat-bulat ini sebenarnya satu cara ialah awak boleh pakai kalkulator. Testing dengan nilai. Testing dengan nilai. 5C0 apa awak dapat? 5C1 apa awak dapat? Dan mungkin awak kena testing 2-3 nombor lah, baru awak nampak pattern dia. Okey, yang bawah ini. Ini yang lagi susah. Cikgu nak cuba terangkan. Okey, kelas kamu juga. Okey, pengetua kata, okey Catherine, tolong pilih 16 orang daripada kelas 5 sains 2. Okey? So, cikgu akan pilihlah 16 daripada kamu. Tapi kalau kamu rasa, kalau cikgu nak sampaikan maklumat pengetua ini dengan cepat, cikgu akan panggil berapa orang? Pengetua suruh saya panggil 16 orang. Tapi macam mana cikgu akan bagi arahan kepada kamu? Supaya cikgu jimat tenaga sikit. Cikgu mesti panggil. Kena panggil itu. Kan? Daripada cikgu nak sebut 16 nama, pandai-pandai lah cikgu sebut 2 nama je lah. 2 nama yang tak kena panggil. Sama macam cerita kita ini. Senarai hadir sekolah tu. Kalau 5 sains 1, biasanya dia 2 orang tak hadir saja. So kalau pengetua tanya berapa orang hadir, cikgu akan cakap, okey, pengetua ada 21 orang. Tinggal Aizuddin dengan Wawa, 2 orang tak hadir. Tapi kalau 5K1, kadang-kadang mereka hanya 4 orang saja. Kalau pengetua kata, okey, macam mana keadaan 5K1? Kalau cikgu nak jimat tenaga, cikgu mesti nak cakap orang yang hadir. Sebab orang hadir 4 orang. Cikgu takkanlah pergi bodoh pergi sebut 19 orang yang tak hadir itu siapa. Pengetua pun pening dengar panjang cerita saya. 19 nama saya kena sebut. Baik saya sebut yang sikit saja. Okay? So itu dia. Kalau kamu tengok hubungan 2 nombor ini ialah jumlah ini. Kalau kamu tengok ini, A dengan N tolak A. Kalau saya tambah, dia sama dengan N. So maksudnya macam ini. Kalau sekarang cikgu tanya awak, apakah nilai 5C3? Awak akan dapati jawapan dia nanti sama dengan 5C2. Sebab 3 tambah 2 ialah 5. Itu masuk baris yang terakhir ini. Okey, cikgu testing kamu faham ke tak faham ini? Faris? Ya, Cik. Okey, 7C4 sama dengan 7C berapa? Ya, Cik. 7C4 sama dengan 7C apa? Gunakan sifat ini. Ya, Cik. Kira jap. Saya kira jap. Ini pun kena kira ke? Kejap je. Fikir jap. Kejap. 7C3. Ya, 7C3. Boleh? Sebab jumlah dia mesti 7 lah. Boleh?
Pernah ada soalan SPM uji soalan konsep macam ini saja tau. Pernah ada tau. So konsep-konsep ini awak kena tahu, tak tahu yang mana akan diuji dalam exam nanti. Memang pernah keluar soalan macam ini. Cikgu tak ingat bentuk soalan dia, tapi dia uji kamu faham ke benda itu yang dah sama. So berapa cerita ini awak kena tahulah. Okay, so lepas itu kemudian formula ini. So kalau kamu tengok formula sini sebenarnya boleh tulis NCR sama dengan ini ataupun NCR sama dengan belakang ni lah. Tapi cikgu akan titik beratkan yang belakang punya. Cikgu akan titikkan belakang punya sebab dalam exam belakang inilah yang diberi kepada kita. So kita tengok contoh soalan jenis sini. Biasanya soalan kan bunyi macam inilah. Tanpa menggunakan kalkulator. Tolong cari nilai ini. So kita tak ada apa, kita masuk formula aja. Kita masuk formula saja. Okey, Damia Alisa, cuba masukkan ke dalam formula ini. So n factorial, apakah n awak? 7. 7 factorial. Okey. Bawah r factorial. R 4. 4 factorial. Kurungan 7. 7. 4 factorial. Okey. So mula-mula kita gunakan rumus ini, masukkan nilai. Okay, lepas tu soalan ini bunyi dia tanpa menggunakan kalkulator. Maksudnya awak tidak boleh tekan factorial, MPR, NCR dalam kalkulator awak. Boleh tekan darab bahagi biasa saja. So nak tak nak kita kena buat macam biasa. Kita pernah buat sudah waktu MPR walaupun rumus berbeza. Boleh cuba buat sendiri Damia Alisa kalau cikgu tak terangkan langsung. Okey, nak buat apa dulu? 7 darab 6 Okay. darab You nak 7 darab 6 darab 5 darab 4 factorial. Okey, boleh. Lepas tu bawah 4 factorial factorial tak ubah. Lepas tu kurungan 7 tolak 4. kurungan 7 tolak 4. Itu tak nak ringkaskan ke? Faktorkan ke? 7 tolak 4. 7 Oh. tolak 3. 3 factorial. Boleh? Okey, sambung. 7 darab 6 darab 5. 7 darab 6 darab 5. 4 factorial tu potong. Okey, 4 factorial itu kita potong. Okey, sambung. Per 3 darab 2 darab 1. Okey, lepas tu? Lepas tu 6 dengan 3 tu kecilkan. Okey, 6 dengan 3 itu kecilkan. Tak boleh lah. Oh 2 tu tolak potong. Okey, 2 dengan 2 pun boleh dipotong. So akhirnya kita dapat apa? Tinggal 7 darab 5 bawah tak ada apa. So kita dapat jawapan 35. Sebenarnya sampai sini 7 kali 6 kali 5 bagi 3 kali 2 kali 1. Kalau awak nak terus tekan kalkulator, cikgu pun tak tegur awak boleh sebab awak sudah tekan darab bahagi yang biasa sahaja. So boleh semak dulu. Betul ke 7C4 jawapan tu 35? Betul ke Damia? Betul ke? Betul. Okey, betul. Okey, sekarang kita sambung lagi untuk 10C8 Kita sambung lagi untuk 10C8. Okey. Mana mouse saya? Sekejap. Ya. Kita masuk ke dalam formula. Kita masuk ke dalam formula. Hanan Hanan. Okay, masuk formula dulu. 10 factorial. Okay, bawah. 8 factorial. Okay. Kurungan 10 tolak 8 factorial. Okay, betul. Okay, so sekarang masih tak boleh tekan kalkulator lagi So kita kena manual buat lagi Okay, kejap cikgu puan spread itu. Okay, sambung. Okay, sambung.
10 kali 9 kali 8 factorial Okey. per Awak? 8 factorial 8 factorial. darab 2 factorial. 2 factorial. Okey. Yang Sambung. 8 boleh potong. Okey, 8 factorial itu boleh potong. Okey, 8 factorial kita potong. So kita dapat lagi 10 kali 9 bahagi 2 kali 1. 2 kali 1. Lepas tu sebenarnya di sini kalau awak nak terus tekan kalkulator pun sudah boleh Hanya kalau siapa buat manual sini boleh potong lagi So dapat jawapan 45. Okay. Dan kalkulator betul tak? 10C8 ialah 45. 45. Okay. So itu untuk gabungan, senang aja. Bila kita semalam pergi buat pilih atur yang rumit-rumit itu macam alah, okay. Bila pergi gabungan tak apalah. Khas kalau awak sudah sangat mahir dengan pilih atur, awak akan rasa soalan gabungan sebenarnya sangat senang. Sebab soalan gabungan tak banyak syarat. Dia biasanya banyak case, dia tak banyak syarat. So kita pergi kepada latihan. So latihan yang kamu perlu buat, latihan yang kamu perlu buat ialah 4.21. Di situ ada berapa soalan? Oh, banyaknya. Ada 12 soalan. Ada 12 soalan. Okeylah, cukup hati sikit dengan kamu sebab kita ada 20 minit. Kita ada 20 minit. Kita boleh bincang sampai berapa yang maka senanglah awak tak payah buat banyak kan untuk soalan tu. Kita tengok soalan pertama. So cepat sikit siapa slow maka sikit saja cukup bincang. Jadual di atas menunjukkan mata pelajaran yang telah diambil oleh seorang calon dalam satu peperiksaan tertentu. Calon yang menduduki peperiksaan itu dikehendaki mengambil 3 mata pelajaran dalam kumpulan 1 dan 4 mata pelajaran dalam kumpulan 2. Macam kita lah, ada subjek teras, subjek elektif macam tu. Cari bilangan gabungan mata pelajaran yang mungkin bagi seorang calon. So di sini awak akan nampak ini ialah soalan gabungan, bukan soalan pilih atur sebab macam kamulah. Apa saja awak study? Saya study, kamu ini 4 saya. Saya study fizik, kimia, bio, maths tambahan. Kemudian Hanan cakap macam ni, fizik, kimia, bio, maths tambahan. Nisha kata, bukan. Cikgu, kami belajar maths tambahan, fizik, kimia, bio. Ada beza tak? Sama je kan? So itu maksudnya susunan tak penting. Asalkan awak sebut 4 subjek yang sama. Tapi kalau seorang kata, cikgu, saya belajar fizik, kimia, akaun, maths tambahan. Itu lain. Boleh ya? So ini ialah soalan gabungan sebab susunan tak penting. Nisa, macam mana? Berapa cara untuk saya pilih kumpulan 1 punya subjek? Ya. Cuba jawab soalan ini. Ada berapa cara untuk saya jawab kumpulan 1 punya subjek? 5C3 ke? Ya, 5C3. Semua ada 5 subjek. Semua ada 5 subjek. Cikgu pilih, kita pilih 3. Simple aja sebenarnya. Macam mana pula dengan kumpulan 2? 5C4. 5C4. Ya. Darab ke tambah? Darab. Darab. Sebab habis ini baru awak siap pilih awak punya subjek. So dia satu case sahaja. So ini tak payah tekan. Orang lain buat sendiri. Sangat mudah sudah. Cikgu saat pagi sampai macam ini jangan kata tak boleh buat lagi ya. Soalan 2. Soalan 2. Siapa next ini? Irene? Ya. 10 orang pemain ingin mengetahui 3 pertandingan. 4 peserta untuk choir, 3 peserta untuk kuis dan 3 peserta untuk pertandingan menulis esei. Cari jumlah cara pilihan peserta itu dengan syarat seorang pelajar dibenarkan mengetahui 1 pertandingan sahaja. Sebenarnya ini cerita lebih kurang macam Pakis tadi. Pakis tadi cikgu pun pilih untuk bentukkan 3 kumpulan. Hanya sekarang pilih untuk 3 pertandingan. Itu saja bezanya. Boleh? Cuba jawab ini dulu. Untuk pertandingan choir ada berapa cara? 10C4. Daripada 10 orang saya pilih 4.
Untuk pertandingan kuis, 6C3. okey, 6C3. Kenapa 6? Sebab tinggal lagi 6 orang. Ya, daripada 10 orang, 4 sudah masuk choir, tinggal lagi 6 orang. Takut ada di antara mana kata 6 tak jumpa 6. Okey, sudah. Dah. Okey, sebenarnya sudah. Tapi kalau siapa rasa cukup belum, ada lagi 2 peserta untuk menulis esei, maka awak buat lagi lah. Awak buat lagi. Nanti kejap. Sudah ke belum? Belum belum. Sebab lepas awak pilih, awak ada berapa orang lagi? Sorry. Belum. Ada lagi 3. Kita ada 3 orang. Tapi untuk menulis esei kita perlu berapa orang? 2 je. So ini belum. Kena buat. So ada berapa cara untuk pilih yang esei punya? 3C2. 3C2. Okay? 3C2. Hubungan mereka? Darab. Darab. Boleh? Soalan ini yang esei itu mesti buat sebab ada orang tak pilih langsung. Tak macam tadi. Tadi memang semua habis pilih. Nampak lebih kurang sama kan, tapi sikit bezanya. So kamu kalau boleh kamu kena faham ya. Okey, soalan 3. Satu jawatan kuasa hendak dibentuk bagi menerangi masalah kekurangan pelajar aliran sains. Dan jawatan kuasa itu mengandungi 7 ahli. 7 ahli ini dia dipilih daripada 6 pensyarah, 3 pengetua dan 2 guru. Hitungkan ada berapa cara jawatan kuasa itu boleh dipilih. So untuk 3A ini, maksudnya dia janji pilih 7 orang. Dia tak kisahlah 7 orang ini mereka ialah pensyarah ke, pengetua ke ataupun guru. Asalkan ada 7 orang. Okay, next siapa? Okay, Syifa? Rasa nak buat? Soalan 3A. Kes ke teacher? Tak tahulah. Cuba. Tak betul. Kalau awak rasa kes pertama ialah apa? 6 pensyarah, 1 pengetua. Wah, kalau itu banyak awak kena fikir. Okey, untuk memudahkan saya, pensyarah saya pakai S pengetua saya pakai P guru cikgu pakai G So awak punya kes pertama ialah 5 pensyarah. Hilang. Siapa? Ya, teacher. So awak 6 pensyarah, 1 pengetua. Tak tahulah. Tak apa. Cikgu bagi awak tengok cara fikir Okey, kes kedua. 5 pensyarah, 1 pengetua, 1 guru. Okey, ada lagi? Ada. Banyak kan? Okey, Syifa sorry awak terpaksa tutup mic saya tutup orang sebab ada echo datang. Dia ada fikir selamat dia. Okey, sebenarnya Syifa punya idea cikgu tak kata salah, tapi awak kan boleh bayangkan, cikgu banyak sangatlah kes yang ada. Masalah saya, kenapa kita nak fikir banyak-banyak kes ini padahal soalan ini tak kena apa-apa syarat kepada awak. Janji 7 orang aja. Tak kisah 7 orang itu mereka ini asalnya ialah pensyarah ke, pengetua ke ataupun guru. Janji daripada mereka saya pilih 7 orang. Fatin boleh? Okey. 7C6. Saya try dia teacher. Okey, 7C6. Darab. 7C3. Darab. 7C3. 7C3. Okey, betul. Cakap dulu, baru cikgu terangkan. Okey, Darab 7C6, darab 7C3. Okey, darab 7C2. Okay. Kalau macam ini, tengok ini daripada 7 orang saya pilih 6 daripada nanti. Okey. Ini daripada ahli saya pilih 6 pensyarah ke daripada 6 pensyarah saya pilih orang? Orang yang pilih pensyarah. Macam ahli yang pilih pensyarah macam tu. Okey, tak apa. Okey, kenapa senang cikgu tanya awak? Selepas ini berapa orang telah dipilih? 6. Ini berapa orang telah dipilih? 3. Kalau ini sudah berapa orang dipilih? Tak jadi. Nampak masalah dia? Boleh ya? Okey ya? Okey, faham. Okey.
Cikgu tak apa. Kamu bagi idea, cikgu beritahu kamu apa masalah ni. So Syifa punya idea bukan tak boleh. Tapi dia pun pening. Dia sendiri pun bayangkan cikgu berapa case saya kena tulis. Banyaknya. Okay. So Fatin punya cikgu usah bagi awak tengok. Awak punya idea. Cikgu tak terangkan lagi yang lain. Satu yang tampak sangat jelas. Akhirnya berapa orang awak telah pilih? Padahal saya nak 7 orang saja. Cikgu perlu sampai belakang awak sudah pilih 9 orang lah. Boleh ya? Okay. Siapa ada idea lain? 11C7 teacher. Okey, mana kata 11? 6 tambah 3 tambah 2. Ya, okey. 11C7. Okey. Daripada 11 kita tak kisah pun dia pensyarah ke, dia pengetua ke, dia guru. Daripada 11 orang ini, cikgu pilih 7 orang. Boleh? Simple aja. Bila bagi jawapan, alah cikgu simple macam ini. Itu masalah lah cara fikir. Itu yang cikgu kata, tajuk ini tak susah dari segi macam nak kira. Susah ialah idea dia. Jawapan dia sebenarnya ialah 11C7. Kira kamu kira sendiri ya. Okey, 3B. Jawatan kuasa ini boleh dipilih. Okey, maksudnya hitungkan bilangan cara jawatan kuasa itu boleh dipilih. Kalau jawatan kuasa itu mengandungi 3 atau 4 pensyarah. Okey. Mengantungi 3 atau 4 pensyarah. Okey, naik atas balik. Amirul, rasa macam mana? Bagi idea. Salah baru cikgu tegur. So, akhirnya jawatan kuasa ini terdiri macam mana 7 orang itu dibentukkan? Dia ada 2 case. Dia ada 2 case. Okey, ada 2 case. Okey, case pertama ialah 7C3. Sebelum cakap 7C3 itu, awak cakap dulu apa maksudnya 7C3 itu? Apa maksudnya 7C3 itu? 7 ahli yang dipilih, 3 pensyarah yang dia nak. Sekarang kita nak bentukkan 7 ahli daripada 6 pensyarah, 3 pengetua dan 2 guru. Dan sekarang dia minta jawatan kuasa itu ada 3 pensyarah ataupun 4 pensyarah. So cikgu nak tanya sekarang, untuk kes pertama ini, 7 orang ini, siapa 7 orang ini? Siapa 7 ahli ini? Bila awak kata 7C3, maksudnya awak ada 3 pensyarah. Betulkah itu maksud awak? Tak. 6C3. Okey, 6C3. Maksud awak daripada 6 pensyarah, awak pilih 3 pensyarah, betul? Okey, so maksud awak ada 3 pensyarah. Okey, lepas tu? Awak jangan lupa jawatan kuasa ini perlu 7 ahli ya. Kalau awak kes pertama kata cikgu ada 3 pensyarah, tak cukup ahli ini. Tak cukup 4 orang lagi. Cuba. Berani bagi idea. Macam tadi, bila idea salah, cikgu beritahu kamu di mana kelemahan fikiran itu. Sebab itu baru kita boleh belajar. Okey, cuba. Sekarang awak fikirkan jawatan kuasa ini ada 7 ahli. Kes pertama awak kata dalam 7 ahli itu ada 3 pensyarah. Habis yang lain? Kita perlu berapa ahli lagi? 4. 4 ahli ini apa yang awak tahu tentang mereka? Apa yang awak tahu tentang 4 orang ini? 4 ahli ini? Dia terdiri pada pengetua dengan guru. Mereka ini sama ada terdiri daripada pengetua ataupun guru. Tapi berapa pengetua, berapa guru kita tak pasti. Mungkin 2 pengetua, 2 guru. Mungkin 3 pengetua, 1 guru. Kita tak pasti. Tapi tatan daripada pengetua dan guru. Boleh ya? So, okey, untuk 3 pensyarah awak kata 6C3, betul? Bagaimana dengan ini? Ah, 5C4. Okey, 5C4. Okay, 5C4. Kenapa 5? Sebab pengetua 3 orang, guru 2 orang. So 3 tambah 2, 5. Hubungan antara ini? Hubungan antara mereka? 6C3 dengan 5C4 punya hubungan? Darab.
Darab. Ingat deh, biasanya dalam satu kes hubungan dia ialah darab. So jawapan jawapan kira sendiri. Sorry, lupa. Kira sendiri. Okey, kita pergi kepada kes kedua. Okey, kes kedua apa cerita pula? 6C4. 6C4. Kenapa 6C4? Dia nak 4 orang pensyarah. Okey, dia nak 4 orang pensyarah daripada 6 pensyarah yang sedia ada. So 6C4. Okey, lepas tu? Lepas tu dia nak lagi 3 orang daripada Okey, kita perlu lagi 3 orang dari dengan guru. okey, daripada pengetua dan guru. Kejap bagi cikgu tulis kejap. Daripada pengetua dan guru. So maksudnya 5C3. 5C3. Hubungan mereka darab. So nanti awak kira jawapan ini, kemudian apa nak buat kepada dua jawapan ini? Tambah. Boleh? So lebih kurang itulah idea dia. Okey. Sudah tolong 3 soalan. Kejap aja sebenarnya. Okey, soalan 4. 4A. Soalan 4A. Okey, Bakis. Satu bungkusan hadiah terdiri daripada 5 barang yang dipilih daripada 6 kalkulator dan 4 pen. Cari bilangan bungkusan hadiah yang boleh dibentuk supaya mengandungi 3 kalkulator. Ini sebenarnya ayat tak habis cakap. Kalau bungkusan hadiah itu ada 3 kalkulator, maksudnya dia sebenarnya ada apa? Hadiah itu kena ada 5 barang. Dia kena ada 2 pen. Okay. So ayat ini dia tak habis cakap tapi understood. Kalau tidak kita punya hadiah tak cukup 5 barang. Okay, macam nak buat? 3 kalkulator. 6C3 ke? 6C3, betul. Tak payah kod di belakang. Untuk dapat 2 pen? 4C2. Okay, senang saja kan? Okay, soalan 4B. Tidak lebih daripada 2 pen. Okay, siapa orang next ini? Afiq. Tidak lebih daripada 2 pen. Cakap idea aja, salah cikgu tegur tak apa. Tidak lebih daripada 2 pen. 6C4. Okey, 6C4 maksudnya apa? Maksudnya kita ambil 4 kalkulator daripada 6. Okey, ada 4 kalkulator kita pilih daripada 6. Okey, lepas tu? Lepas tu 4C1. Apa itu 4C1? Satu pen diambil daripada 4. Okey. So cukuplah 5 barang kan? Okey, boleh? So ini tatan dia, ini tatan dia. Hubungan mereka Darab. darab. Okey, nanti awak kira lah ya. Cukup. Bila ayat kata tidak lebih daripada 2 pen, awak mesti bungkus 4 kalkulator 1 pen. Ada cadangan lain tak? Ada kes lain tak? Dia punya syarat tidak lebih daripada 2 pen. Ada. Ada apa cadangan lagi? 6C. Berapa kalkulator? Itu tak payah. Bagi saya berapa kalkulator, berapa pen saja. Kalkulator 5. Kalkulator 5. Pen tak ada, kosong. Pen tak payah kan? Pen tak payah. Boleh? Sebab tidak lebih daripada 2 pen, langsung tak letak pen. Ada lagi kemungkinan lain. So ini soalan ada kes ya. Kes 1, kes 2. Okay, kes 2 fikir sendiri macam mana nak fikirkan dia. Ada lagi? Tidak lebih daripada 2 pen. Ada lagi? 2 pen boleh ke teacher? Tanya awak. Tidak lebih daripada 2 boleh tak? Mak kata, boleh kan? Kalau mak kata, okay, you boleh ambil tidak lebih daripada 2 biji. Awak ambil 2 biji, salah tak? Tak salah kan? Ngam 2. Mak kata tak lebih daripada 2, so saya ambil 2 lah. 2 boleh. So maksudnya kita sebenarnya untuk soalan ini ada 3 kes.
Okay, 1 pen 4 kalkulator, 5 kalkulator ataupun 2 pen. Berapa kalkulator? 3. 3. Pastikan bungkusan hadiah itu cukup 5 barang. Okay, macam mana nak kira? Fikir sendiri fikir sendiri. So cikgu sempat bincang awak sampai soalan 4, kamu kena buat sampai soalan 12. Tapi kejap aja sebenarnya. Tengok kejap kan, 10 minit dengan sembang dengan kamu, kita sudah buat 4 soalan. Kejap aja sebenarnya. So itu latihan untuk hari ini. Kejap. Okay, now